aqidah, membina jati diri yang kuat. Sebab kita ni lemah. Bila kita lemah, mesti nak kena tumpang yang kuat. Maka dalam sistem pertumpangan inilah syaitan menawarkan kepada kita, kata dia kuat. Nafsu menawarkan kepada kita, kata dia kuat. Hawa, dunia, manusia menawarkan kepada kita, kata mereka ni kuat. Tetapi agama menawarkan kepada kita Allah, dan ternyata Allah lah yang maha berkuasa. Maka sebab itulah kalau kita sabkan, kita sebagai menkon, kita sabkan roh kita, hati kita, anggota kita kepada benda-benda tadi, maka kita akan menjadi lemah. Tetapi apabila kita sabkan kepada Allah, akidah kita berikan kepada Allah, ikutan kita berikan kepada Allah, pedoman kita berikan kepada Rasulullah, maka ketika itu kita akan berjaya. Kerana sebelum daripada kita berikan, umat-umat yang terdahulu telah memberikan, maka mereka di kalangan orang-orang yang berjaya. Habislah itu. Jadi maka sebab tu masa ustaz mengaji dulu, kata oleh guru, kita ni tak larat. Buktinya kita tak larat. Contoh macam kalau kita nak gali lubang, kita gali lubang pakai tapak tangan. Besar mana lubang akan terjadi dengan kita menggunakan tapak tangan. Kita perlukan sikit bantuan, kita gunakan benda yang besar daripada tapak tangan, kita guna tapak cangkui. Lubang tu akan besar sikit, tapi pun tak akan besar sebab tenaga kita tak kuat. Tetapi kalau kita nak tenaga kita tu jadi hebat, kita mesti minta bantuan. Bantuan apa? Bantuan kapal korek. Sebab tenaga kapal korek, tenaga backhoe ni kuat. Kerana apa? Kerana dia bukan macam tenaga kita. Tenaga kita lemah sebab kita minum teh, kita makan goreng pisang. Tenaga dia kuat sebab dia minum minyak diesel. Nah, dia minum minyak selenda. Sebab itu tenaga dia kuat. Terpaksa kita kena sabkan kerja kita kepada dia. Maka sebab itu bila kita main mengaji di akidah, kalau kita panggil tenaga, kalau Allah agama panggil sifat qudrah. Kalau kemahuan kita lemah sebab nafsu, kemahuan Allah sifat iradah. Kalau ilmu kita tak larat berdasarkan wacana akalan, ilmu Allah sifat ilmu, maka habis. Jadi apabila kita kenal Allah, kita ni nak diperkuatkan oleh Allah. Baik. Kalau gitu, apa bukti yang kita kenal Allah? Mesti kita kena akur. Mesti kita kena pasrah. Mesti kita kena patuh. Istilahnya iz'an. Suatu kepatuhan tanpa sebarang kritikan. Ini syariat Allah. Tilka hududullah. Ini adalah garis panduan yang Allah Ta'ala buat. Nak tak nak mesti kita ikut. Baik. Yang pertamanya, pembukaan kepada perjalanan ini sebagai ta'abbud penghambaan. Kitab kita dimulakan fiqh dengan urusan ibadat nombor 1 dalam rukun sembahyang, rukun Islam, iaitu solat. Yang mana dimulakan dengan wudu. Furudul wudu sittatun. Al-awwal an-niyan, as-sani ghusl wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ar ra'si ila muntaha al-lihyain wa zaqni tulan wa 'ardan min al-uzun ila uzun. Al-thalisu ghusl al-yadayn ila al-mirfaqain. Al-rabi' mashu syai' min al-bashar ar-ra'si aw sya'rin fi haddih. Al-khamis ghusl al-rijlain ma'al ka'bain. As-sadis at-tartib ala hadhihi al-kayfiyah. Baik. Wudu ni dia ambil daripada kalimah wadha'ah, maknanya nur, cerah. Maka sebab itu orang-orang yang sentiasa membasahi tubuh badan dia, anggota-anggota yang tertentu dengan wudu, maka dia ni akan bangun di akhirat nanti dalam keadaan bercahaya. Dikatakan ghurrah wa tahjil. Ghurrah cahaya daripada muka, dan tahjil cahaya daripada sepasang tangan dan sepasang kaki. Maknanya ini dipanggil nur ma'nawi. Baik.
Wudu ada rukun dia, ada fardu, ada pembinaan dia. Pertama sekali soal dia mesti niat. Sebab wudu adalah ibadah. Al-farqu bainal ibadati wal 'adati an-niyyah. Titik perbezaan yang nak membezakan antara ibadat dan adat adalah niat. Kita solat. Solat tarawih 20 rakaat, solat hajat lagi, solat tasbih lagi, solat witir lagi, solat qabliyah ba'diyah lagi, solat tahajud lagi, solat semalaman 40-50 rakaat dalam bulan Ramadan. Tapi malangnya kita tidak niat waktu kita solat. Apakah itu dikatakan solat? Itu tak dikatakan solat. Itu dikatakan senam robik dia panggil. Dalam bulan Ramadan kita tak makan. Tak makan. Sebulan kita tak makan. Tapi kita tak niat. Apakah itu dikatakan puasa? Itu tak dikatakan puasa. Itu dikatakan mogok lapar. Sebab itu hanya dengan niat saja. An-niyatus salihah kal janahail at-tayr yatiru fil hawa, kata ulama. Sebab tu berlaku satu kisah. Walaupun fiqh nak masuk sikit. Sebab kenapa niat ini asal yang penting. Taksil dalam kitab kita dia panggil hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata bila mana seorang sahabat menjumpa Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, ingatkan semua ramai-ramai hak hijrah ni semua kerana kamu kah? Kami dengar ujung-ujung telinga. Ada di kalangan orang yang berhijrah ni bukan kerana kamu ya Rasulullah, tapi kerana tunang dia turut hijrah. Menyebabkan dia mabuk air sejuk, duduk di Mekah tak boleh, ya tak ya dia kena keluar juga. Bukan kerana kamu ya Allah. Maka sahabat yang digelar Al-Muhajir li Ummul Qais. Sebab bila kita mengaji tafsir, biasanya orang mengaji usul tafsir asbabun nuzul. Bila orang mengaji hadis, dia akan mengaji asbabul wurud, sebab-sebab kedatangan hadis. Jadi Nabi buat satu kenyataan, innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya apa benda yang kita buat, tempat yang malaikat nak shoot, nak teropong, tengok niat kita macam mana. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dia akan dapat kadar pahala berdasarkan apa dia niat. Lagi banyak dia niat, lagi banyak pahala dia dapat. Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Siapa yang berhijrah kerana Allah kerana Rasul, maka dia akan mendapat Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia, kerana dia nak berniaga, kerana tunang, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, itu berdasarkan kepada niat dia. Habis. Jadi wudu oleh kerana dia ini ibadat, maka ibadat mesti kena niat. Tak dapat tidak kena niat. Kalau kita tak niat, kita dipanggil basuhan biasa. Baik. Jadi yang ni Ustaz tak tumpukan. Yang kedua, ghuslul wajih. Ini nak tumpukan sikit. Basuh muka. Sebab di basuh muka ni ada beberapa penelitian khususnya kepada akhwat, kepada musliman. Sebab kita kena faham had muka. Bila faham had muka dia akan terlibat had zahir dengan had basuhan. Had zahir dalam bab aurat, had basuhan dalam bab wudu. Baik, dia kata wa hadduhu min manabiti sya'ir ra'si ila muntahal lihyain. Had muka adalah daripada tempat tumbuh rambut. Manabiti sya'ir ra'si, tempat tumbuh rambut mu'tadil dia panggil. Orang yang biasa. Orang yang biasa rambut setakat dahi dari mana? Jangan kira orang sulah. Orang yang dahi rambut start tumbuh kat pusat ni. Pusat kepala. Jangan kira lagu tu. Kebanyakan. Jadi daripada sini sampai muntahal lihyain, tempat pertemuan dua tulang king, tulang gigi geraham bawah. Jadi ini dikatakan had muka. Jadi kalau gitu tulan wa aradan, lebar,
minal uzuni, min watadil uzuni ila watadil uzuni, daripada anak telinga sampai anak telinga. Baik. Apa yang kita nak ambil sini? Pertama sekali, kalau akhwat, dia ada bulu pelipih. Rambut dia yang tumbuh di depan telinga, yang panjang macam Kung Fu Jet Li ya. Nah, ini dikatakan had muka. Maka ketika mana dia berwudu, maka rambut ini wajib dibasuh. Kalau tak dibasuh, maknanya dia telah meninggalkan benda yang wajib dibasuh. Sebab ini bulu tumbuh pada had wajib. Berbeza dengan bulu hidung. Ada orang lelaki, bulu hidung alatul menyambung terus sampai ke bulu misai. Nah, wajib tak basuh bulu hidung? Tak wajib. Nah, bulu misai wajib. Kalau sekiannya dah wajib pasal had zahir. Begitu juga wajib basuh bagi laki-laki sekiranya tumbuh bulu janggut, bulu jambang, bulu yang nipis. Maksud yang nipis, dia panggil yura haddut takhatub. Dapat dilihat kulit dalam jarak perbualan. Biasanya jarak perbualan 2 kaki. Dah kita tengok janggut dia pun. Dah 1 tiang api sorat. Nah 2 tiang api 2 orang. Maknanya wajib. Tetapi kalaulah kasif, tebal, sekira-kira tak nampak basyarah, tak nampak kulit, maka dia hanya basuh di bahagian atas saja. Baik. Yang ketiga, kembali balik kepada perempuan. Ni kita cakap dalam konteks mazhab kita lah. Luang ustaz tak tahu. Wallahu a'lam. Kan orang perempuan setengahnya dia suka bertindih. Orang subang kat telinga, dia subang kat hidung. Nak kalah 2 lubang hidung, 2 subang. Lembu pun tengok takut. Nampak? Jadi bila dia tebuk, lubang itu telah menjadi had zahir, wajib di bawah itu disampaikan ayat. Sebab biasanya subang kat hidung ada skru di bawah. Nah, kalau mazhab lain wallahu alam, abaikan. Kita tumbuhkan yang kita dulu. Jadi ini baik. Begitu juga bila muka had begitu, bila perempuan solat. Yang keempat. Ini mulahazah, kita ambil sikit-sikit. Mulahazah. Perempuan bila solat, dia pakai telekung, dia tutup di sini. Dia pakai telekung, dia tutup di sini. Sedangkan ini adalah batin yang mesti ditutup. Sebab mukanya sampai di sini ya. Nah, bila yang ni zahir, maka dikatakan kashful aurah. Sebab apa wajib tutup lebih sikit? Sebab kawaid ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Maka sebab tu kita kena ambil perhatian. Baik, itu. Sebab tu dalam kawaid semua biasanya ukuran panjang akan lebih daripada ukuran lebar. Melainkan ta'rif muka, ukuran lebar akan melebihi ukuran panjang. Ukuran panjang muka daripada tempat tumbuh rambut sampai dagu, setengkai. Ukuran lebar, kita jengkai dan kita kena tambah 4 jari lagi, baru cukup. Nah, sebab tu kalaulah ukuran lebar lebih pendek daripada ukuran panjang, muka orang tu akan jadi boyot, dia panggil. Nampak? Dia tak setimbang. Ini. Jadi 2-3 mulahazah ustaz bagi tahu situ. Kemudian kata as-salisu ghuslul yadain ilal mirfaqain. Basuh 2 tangan sampai kepada siku. Jadi bila sebut kata basuh sekali lagi ustaz nak bagi tahu. Sebut kata basuh berbeza. Al-ghaslu berbeza dengan al-mashu dalam istilah Arab. Ghaslu mesti berlaku sayalanul ma'. Mesti berlaku aliran air. Mashu hanya berlaku sampainya air. Nah, sebab tu sapu lain, basuh lain. Sebab kita muka dibasuh, tangan dibasuh, baik. Ar-rabi'u mashu syai'in minal basharati ra's min basharati ra'si aw sya'rin fi haddih. Iaitu menyapu sedikit daripada kulit kepala
ataupun bulu yang tumbuh dalam had kepala. Rambut yang tumbuh. Baik, had kepala ni di mana? Tengok. Sebab tu yang ni dikatakan sapu. Sapu ni maksudnya kita pakai kopiah, kita pakai tudung. Kita tak nak buka tudung. Kita ambil wudu, kita rejam tangan dalam ayam, angkat, tak. Dan kita rasa sejuk ayam sampai kulit kepala. Sah ataupun tidak? Jawabnya sah. Sebab usulul balalil ma' dipanggil. Sebab dia bukan basuh, dia hanya kena. Maka sebab tu ukuran rambut kepala daripada yang tumbuh mu'tad dahi sampai kepada belakang telinga, kita ambil benang, letak di cuping atas, tarik mai, letak cuping sini. Yang bawah pada tu bukan had kepala. Jadi kalau rambut keluar mai, kita ambil basuh di bawah, jawab tidak sah. Perempuan rambut panjang, keluar mai kot ni. Sebab tu rambut yang masih dalam keadaan. Baik. Kemudian katanya, yang kelima, basuh dua kaki ma'al ka'bain. Baik. Bila sebut tentang dua kaki ni, ada sikit penelitian. Sebab yang tumbuh kuku hanya pada tangan, hanya pada kaki. Kuku tak tumbuh di tapak tangan ataupun di siku. Baik. Yang kita perlukan bagi perhatian, biasanya kuku dikatakan hadduz zahir yang wajib disampaikan air di bawah kuku. Bagi setengah orang, kuku tangan tak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kuku kaki. Yang ni kena ambil perhatian. Sebab takut-takut ayam tak boleh masuk di bawah kuku. Biasanya kalau di kampung-kampung, kalau ustaz mengajar, ustaz akan tekankan pakcik-pakcik, makcik-makcik yang tapak kaki pun pecah-pecah, petani-petani. Maksudnya mesti syukukul dipanggil. Syukukul rijli ini mesti dimasukkan ayam ke dalam dia. Cuma di tempat kita sebagai seorang pelajar, semua tempat yang wajib dibasuh maksudnya wajib disampaikan air. Cuma kita sebagai pelajar, kita bimbang mana? Tangan kita, kuku kena liquid. Ataupun kena pewarna. Kena pewarna yang ada ain, bukan pewarna yang warna. Kena dakwat pen, itu warna. Ada pun liquid, dia boleh dibuang. Ataupun kita balik masak, lekat dengan sisi ikan. Jadi kesimpulan, benda yang dibasuh wajib disampaikan air ataupun dilalukan air. Itu sahaja. Itu sahaja. Maka sebab tu kitab ni oleh kerana dia ringkas, maka kita sampaikan secara ringkas. Sebab ustaz tumpukan. Tumpukan juga dalam bab basuhan wudu rambut bagi perempuan. Kalau bab mandian junub adalah subang bagi perempuan. Apabila telinga ditebuk berlubang, maka ketika itu lubang itu dianggap sebagai hadduz zahir yang mesti dilalukan air masuk ke dalam. Melainkan setelah lubang itu al-iltiham. Lama tak pakai subang, akhirnya daging telah bertangkup semula, maka tak wajib disampaikan air. Ini tolong ambil perhatian. Begitu juga bila sebut had rambut, had muka, maknanya bila kita solat, tudung mesti menutup sebahagian daripada dagu. Sebab bawah ni, ini bukan lagi muka. Bawah ni apa? Bawah ni orang panggil temolok. Mesti kena tutup. Baik, habis tu. Wasadisu at-tertib ala hazil kaifiyah. 6 tertib susunan yang berlaku. Maka sebab tu orang tua-tua dia mengajar. Dia buat pantun-pantun. Dia kata rukun wudu ni 4 basah, 2 kering. Ni. Yang keringnya apa? Niat dan juga tertib. Yang lain semua basah. Baik. Kemudian kata dia, wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji manin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah.
Dan sekiranya seseorang itu di atas janabah. Al-janabah tu bermakna al-bu'ud, jauh. Sebab orang yang berjanabah ni biasanya dia jauh daripada ibadat. Dia tidak boleh buat ibadat macam mana orang yang tak berjanabah. Hingga kan dia nak duduk dalam masjid pun tak boleh. Baik. Katanya daripada berlaku persetubuhan. Mujami'ah ni persetubuhan sawa'un kana halalan aw haraman. Sawa'un kana insanan aw hayawanan. Persetubuhan sama ada berlaku dalam bentuk halal ataupun haram, sama ada dengan manusia ataupun dengan haiwan, dia tetap dikatakan junub. Maka ketika itu katanya au khuruju maniin, ataupun keluar mani dengan sifat-sifat mani, keluar mani. Dengan sifat-sifat dia. Wa yalihil futur, dipanggil mengiringi mani ini ada perasaan yang letih. Sebab mani ini dia keluar sebagai keluarnya benih manusia. Sebab tu dia tak macam keluarnya benda lain, air kencing ke, air liur ke, air mata ke, air hingun ke, tu tak letih. Sebab tu dia keluar tak banyak. Tetapi dia keluar dengan syahwat dan mengiringi letih. Kalau mani ni keluar banyak, macam keluar air kencing, tak mari surau kita. Sebab tu walaupun dia sikit, tetapi dia mewakili benih manusia. Maka ihtiram kepada benih ini. Perlu orang ni nak menyegarkan balik tubuh badan dia. Syariat kata dia kena mandi. Baik. Sama ada keluar itu binaumin aghairi, sama ada dengan mimpi ataupun lainnya. Yang pentingnya berlaku benda ini, lazimahu ghuslu jami'il badan ma'aniyati raf'il janabah. Wajib dia kena membasuh seluruh anggota badan dan juga niat berjunub. Maka sebab itu niat hadas besar dikatakan umum. Niat janabah dikatakan umum. Niat khusus seperti haid, seperti nifas, seperti jima. Saja aku mandi mengangkat hadas jima khusus. Maka sebab itu benda yang boleh sebut umum, bila kita sebut khusus tak betul, darah kata ulama, memudaratkan. Dia berjunub sebabnya jima. Tiba-tiba waktu mandi dia angkat hadas haid. Tak boleh. Sebab bila dia perincikan, tiba-tiba ternyata salah, darah. Seperti satu orang dia jadi imam. Dia tak perlu niat. Itu untuk jadi imam kepada makmum. Tetapi makmum perlu niat makmum kepada imam. Bila dia tak wajib niat jadi imam, tiba-tiba dia niat imam dan dia taksiskan. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, imam kepada si Zaid. Ternyata yang jadi makmum itu adalah Abdullah. Maka tidak sahih sembahyangnya. Ini faham. Maka sebab itu bila janabah kita angkat, saja aku angkat hadas besar. Dan seluruh anggota badan manusia diiktibarkan ka'a'dha'in wahid, seperti anggota yang satu. Seperti anggota yang satu maksudnya kita nak niat di mana-mana tempat basuhan boleh. Berbeza dengan wudu, ta'ayyana niyyah 'inda ghuslil wajhi. Tertentu niat itu ketika mana kita membasuh muka saja. Baik. Kemudian katanya niat angkat hadas. Wa yanqudul wudu'a, batal wudu pula. Al-khariju min ahadi sabilain, yang keluar salah satu daripada dua jalan. Qubulin, kemaluan hadapan, au qubuli, kemaluan hadapan, awid duburi, ataupun kemaluan belakang. Ala makana, di atas apa jua sifat yang keluar. Kata ulama, walau la'aks, sekalipun berlaku sebaliknya. Biasanya orang qada hajat berak kok belakang, kencing kok depan. Tiba-tiba satu orang dia berak terbit najis kok depan, dia kencing terbit najis kok belakang, tetap batal wudu. Sebab dengan semata-mata keluar. Maka sebab itu yang keluar ini illal mani, melainkan air mani tak batal wudu. Melainkan mani tak batal wudu. Tapi ulama kata kalau tak batal wudu, apa faedah dia? Nak solat tak boleh, nak duduk dalam masjid pun tak boleh, nak pegang Quran pun tak boleh. Cuma wudu saja tak batal.
So jadi persoalannya apa faedah wudu? Jawab seorang ulama, ada juga faedah wudu. Di mana? Dalam babul halaf, dia dalam bab sumpah. Maksudnya kalau sekiranya dikatakan sesiapa yang ada wudu, saya akan bagi RM1,000. Nah, kawan tu boleh bersumpah. Kawan tanya, kamu ada? Ya, bukti wallahi saya ada wudu. Cukup dia dapat RM1,000. Itu saja. Hasil wudu, lain tak ada. Sebab nak semayang tak boleh, nak pegang Quran pun tak boleh, nak baca Quran pun tak boleh kalau dia berjunub. Cuma kalaulah dia dikatakan berwudu, ya, dia berwudu. Baik. Jadi yang keluar ini daripada apa jua sifat. Maka sebab itu perbahasan juga dah kepada perempuan akhwat dalam bab masalah rutubatil farji. Dia panggil keputihan. Apakah keputihan ini batal wudu ataupun tidak batal wudu, kembali balik kepada tafsil ulama. Sekiranya muktamad, keputihan yang keluar daripada batinul farji, itu batal wudu. Keputihan hanya sekadar lembapan, berpeluh, yang keluar daripada bibir faraj, itu tidak membatalkan wudu. Tak membatalkan wudu. Baik, jadi kesimpulannya, al-khariju min ahdi sabilain, keluar daripada salah satu dua jalan. Nah, maksudnya daripada kemaluan hadapan, daripada kemaluan belakang, apabila keluar bi ai sifatin kana, dengan apa jua sifat, maka membatalkan wudu. Wayan, melainkan keluar mani tak batalkan wudu. Ulama kata sebab apa keluar mani tak batal wudu? Sebab dia mewajibkan mu'zamul amrain, mewajibkan salah satu daripada dua urusan yang sangat besar. Kenapa? Karena keluarnya mani mewajibkan mandi, maka wudu tidak dibatalkan. Baik. Kemudian katanya wayan qudul wudu'a zawalul aqli bi naumin aw ghairihi ila nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, dan batal wudu juga dengan hilang akal. Nah, akal sebagai ikatan atas kesedaran kewarasan apabila seseorang itu tidur, nah, ataupun lainnya seperti pitam ataupun jadi gila, maka batal wudu. Melainkan illa nauma mumakkini maq'adatahu, tidur yang tetap papan punggung, minal ardi, daripada tempat duduk. Minal ardi ni bukan maksud daripada lantai. Walaupun tidur atas kursi, tidur atas kursian kereta, tidur atas benda yang dia tidur dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan mengiring ataupun bertelentang ataupun berdiri duduk, maka tak membatalkan wudu. Maka sebab itu tidur yang paling nyenyak sekali, ibadat ibadat ni diminta sebagai contoh dalam solat, diminta khusyuk. Diminta khusyuk. Tapi satu ibadat hanya jadi ibadat apabila dengan ada niat. Dan tidak ada manusia yang buat tak khusyuk. Semua orang buat khusyuk. Benar apa? Tidur dia panggil. Tak ada manusia tidur yang tak khusyuk. Lebih-lebih lagi orang lelaki tidur paling khusyuk waktu Tok Khatib baca khutbah. Yang tu paling khusyuk. Bukti tidur dalam keadaan lega walaupun sambil duduk. Maka sebab tu apabila seorang tu tidur dalam keadaan duduk, ada beberapa syarat. Yang pertama, dia tersedar dalam keadaan yang sewaktu dianya tidur. Maksudnya waktu dia tidur pun duduk, sedang balik pun dalam keadaan dia duduk juga. Waktu tidur duduk, sedang balik, atas tilam terus, tak boleh. Tak boleh dia kata tak boleh. Ataupun tidur atas bantai, tak boleh. Walaupun kata ulama, sekiranya berlaku sesuatu yang pelik, miracle. Waktu dia tidur, dia duduk. Tengah tidur, terbalik, guling semua. Nak jaga balik, duduk balik. Bila sedang dalam keadaan duduk, juga tak batal wudu. Satu. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan duduk yang tak membatalkan wudu, dia panggil khilqatuhu mu'tadil. Tubuh badan tu pertengahan, tidak saminul mufritah, tidak terlalu sangat gemuk ataupun tidak nahifu mufrit, tidak kurus yang keterlaluan juga. Pertengahan. Yang ketiga syarat dia,
mesti tidak diceritakan oleh tawatur bagi golongan lelaki yang boleh dipercayai. Kalau sampai satu masjid ni, beritahu ni, kami semua ni, dalam masjid ada 100 orang, ada 1000 orang, dengar kamu tengah tidur dia terkentut. Maka ketika itu walaupun dia tidur dalam keadaan duduk, wudunya adalah batal. Begitu juga yang terakhir ini nawadir, sekiranya diberitakan oleh seorang rasul. Mana tahu ni karamah. Kawan tu tengah tidur, tiba-tiba Nabi gerak dan Nabi kata pergi ambil wudu. Maka ketika itu wajib dan ini benda-benda ni mungkin tak berlaku, mungkin berlaku, wallahu alam. Cuma fuqaha buat istidlal dalam pecahan penghuraian. Baik. Kemudian katanya lagi, wa yanqudul wudu mashu qubulin aw duburin adami minhu aw min ghairihi bi batnil kafi wa butunil asabi kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayyitan. Baik. Kemudian katanya batal wuduk juga menyentuh kemaluan anak Adam. Qubul, kemaluan hadapan, au dubur ataupun kemaluan belakang. Minhu, milik peribadi sendirian berhad. Dia sentuh kemaluan dia. Au min ghairihi, min babil aula, dia sentuh kemaluan orang lain. Ini lebih berat lagi. Sebab itu dikaitkan qubulin au duburin adami. Maksudnya kalau sentuh qubul atau dubur hayawan, maka ini tak membatalkan. Mesti sentuh kemaluan dia sendiri. Maka sebab tu kalau orang peniaga ayam, dia meniaga ayam bagus, sufi, wali. Takkan meniaga ayam melainkan dia berwudu. Habis tu waktu dia siangkan ayam, takkan tak pegang benda ayam. Batal wudu? Jawabnya tak batal sebab dubur itu bukannya Bani Adam. Dubur itu adalah haiwan. Baik. Qaid yang kedua, bi batnil kaf au butunil asabi. Dengan perut, dengan batin tapak tangan, dan juga butunil asabi, dan juga perut jari jemari. Ulama buat perbatasan had yang membatalkan sekiranya sebelah tangan kita tekap atau dakwat, tapak saja. Lepas tu kita letak bagi sama, jari kena. Lepas tu kita tekap dua belah. Tekan. Yang ibu jari kita buat gini, tekan. Mana kawasan yang kena dakwat itu dikatakan batnul kaf dan butunil asabi. Maknanya di celah-celah ni ini dikatakan atraf. Atraf tidak batal wudu. Tak batal wudu, mesti batin. Kemudian katanya kabiran kana au saghiran, sama ada kemaluan tersebut daripada orang yang kecil, orang yang besar ataupun orang yang kecil. Kita basuh pampers adik kita. Basuh pampers. Basuh dia berak, tukar pampers, kita pegang kemaluan ni, kita berwudu, batal wudu. Batal wudu. Tak kira sama ada kemaluan yang kecil ataupun yang besar. Ataupun, walau waladahu, walau mayyitan, sekalipun kemaluan tersebut adalah kemaluan anaknya ataupun kemaluan orang yang dah mati. Sebab ni dia panggil ihtiram syar'i. Sebab apa tempat tu ulama kata dikatakan kemaluan? Lianna hadzal mahal yu'aru 'ala sahibi. Karena tempat ini akan mengembalikan keaiban kepada empunyanya. Andai kata zahir tempat lain daripada anggota tubuh kita tidak mencacatkan mauru'ah kita, tetapi apabila dizahirkan tempat ini, maka ia akan mencacatkan mauru'ah. Sebab itu timbangan neraca manusia Allah Ta'ala himpunkan kita dua benda. Allah Ta'ala himpunkan kita dua benda. Yang pertama dimasukkan kita ni nafsu. Yang kedua diberikan kepada kita akalan. Adapun malaikat diberikan akal, tidak ada nafsu. Haiwan diberikan nafsu, tidak ada akal. Tetapi kita manusia, akalan diberikan, nafsu diberikan. Ini sulit.
Maka sebab itu kehidupan kita penuh dengan perjuangan dan percobaan. Nah, maka sebab itu contoh yang paling mudah. Bekas mineral ni. Nah, kalau sekiranya letak ni air mineral. Semua kita boleh minum. Semua kita boleh minum. Akhwat boleh minum, syabab pun boleh minum. Ustazah boleh minum, ustaz boleh minum. Nah, tapi air mineral ni kita nak bagi motor kat luar minum dengan kereta tak boleh. Nak kena tukar buah minyak baru boleh. Nah, bila buah minyak pula nak suruh kita minum tak boleh. Nah, sebab ini minuman kereta kat luar. Baik, tetapi yang menjadi masalahnya dalam badan kita ni ada percampuran. Maksud percampuran, nah, air ni kita campur dengan minyak. Jadi nak bagi manusia minum pun tak boleh, nak buah kat kereta pun tak boleh. Terpaksa kena buat saringan. Maka pembuatan saringan ini dikatakan mujahadah, berlaku setiap masa. Maka sebab itu kita diberikan nama satu kemaluan yang memberikan maruah kita. Sebab itu kepada haiwan walaupun dia ada kemaluan, istilahnya dia tidak ada perasaan. Sebab tu kucing, dia nak bersenyawa, nak bersama, dia tak perlu tengok kiri, tengok kanan, ada orang tak payah. Tapi kalau manusia tak boleh. Maka sebab itulah di sini dikatakan benda yang memalukan. Maka tempat yang wajib ditutup walhanya dia merangkumi satu aurat. Baik. Kemudian katanya lagi, wa yanqudul wudu iltiqa'u bashratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain bila ha'il. Batal wudu lagi apabila bertemu, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang besar, yang ajnabi. Maksud yang ajnabi bukan yang mahram. Bila ha'il dengan tanpa pelapik, walau raqiqan sekalipun pelapik itu sangat nipis. Kerana apa? Kerana kulit ini dikatakan mazinnatus syahwah. Maka tidak termasuk di dalam pelapik itu adalah, tak termasuk dalam pelapik itu adalah air ataupun cecair. Termasuk dalam pelapik kain walaupun nipis. Baik. Illa zufran au sya'ran au sinnan fala yanqudul wudu'a, melainkan kuku, rambut dan juga gigi. Termasuk begitu juga tulang, dia panggil tulang. Kalau itu tafriq fala yanqudul wudu', maka tak batal wudu'. Kenapa tak batal wudu'? Ulama kata lintifa'i syahwati min kulli zalim. Kerana tidak ada aliran magnetis dalam anggota ni. Tetapi kalau kulit ada aliran dia. Begitu juga dhabit, dia panggil kabirain. Kabirain ni maksudnya kalau laki-laki, istilah fuqaha, dia kata intisyaruz zakar. Kalau perempuan mailanul qalbi, mana hati itu dah ada perasaan-perasaan, dia kata lagu tu. Kalau orang laki-laki, itulah maksudnya. Baik. Kemudian tu yang ajnabiyain. Maksud yang ajnabi yang halal perkahwinan. Maka keluar dengan kata ajnabi sama ada mahram dengan sebab nasab, mahram dengan sebab radha'ah, mahram dengan sebab musaharah, sebab berambil-ambilan. Maksudnya menantu, pak mentua, mak mentua. Itu tidak batal. Baik. Balik bila disebut melainkan kuku dan juga rambut dan juga gigi. Begitu juga kata ulama tulang. Sebab ini bukan mazinatus syahwah. Maknanya kalau orang pegang kuku, sentuh sikit naik syahwat, itu berat lah tu. Pil kuda dia panggil. Tu. Jadi ini benda kita kena faham elok-elok. Maka sebab itu dalam bab ni jadi apabila berlaku sentuhan sahaja, maka batallah wudu. Baik. Kemudian katanya wa yashtaratu lis-sihhati shalah ma'rifatu dukhul waqti bi yaqin. Syarat nak mengusabai. Tadi rukun wudu dah jelas.
batal wudu dah jelek. Apa maksudnya? Apabila terbatal wudu akan berlaku mallazi yatarattab ala hadzal hukmi. Apa yang dikaitkan dengan hukum ni? Di antaranya dikaitkan dengan hukum ni, apabila tidak ada wudu tak boleh solat. Bila sebut kata tak boleh solat, tak boleh lakukan perkara-perkara yang ada pada pengertian solat. Sujud syukur, sujud tilawah, solat janazah. Begitu juga tak boleh nak menyentuh Quran, nak membawa Quran. Dah, itu. Begitu juga kalau orang yang berjunub, dah, nak baca Quran dan hukum-hukum yang dikaitkan dengan dia lagi. Jadi maknanya ini adalah sendi syariat. Baik. Wa yashtaratu dalam kitab ni Tok Guru ni dia tak sebut soal tayammum. Nah, makhasr syariat tak sebut juga soal tayammum. Nah, sebab dia nak meluluskan had keperluan yang kebiasaan berlaku kepada manusia. Sebab tu kata oleh guru ustaz, orang yang pernah lalu sekali saja seumur hidup kitab Risalah Jami'ah. Nah, bagi pengarang ni, Muhammad bin Zain Al-Habsyi ni, orang yang lalu sekali saja kitab Risalah Jami'ah sah, dia telah menyelesaikan tuntutan fardu ain semasa hidup dia di dunia. Yakin kata urusan fardu ain dia telah lalu walaupun sekali. Soal dia nak pelebar itu bab lain pula. Baik, wa yashtaratu li sihhati shalah ma'rifatu dukhul waqti yaqinan. Sebab sembahyang melibatkan dengan niat dikatakan jazam, tak jazam melainkan mesti ada yakin. Dan dalam bab fiqh diterima yakin, diterima ghalabatuz zan, diterima zan. Yang tak diterima adalah syak dan juga waham. Adapun dalam bab tauhid yang kita mengaji tadi, yang diterima hanya yakin saja. Katanya yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan, iaitu mengetahui masuk waktu dengan yakin. Jadi kata ulama, yakin di sini dalam bab masuk waktu hanyalah dengan memandang kepada matahari berdasarkan bayang. Ataupun yakin juga dia katakan bi ikhbari siqatin yukhbaru an ilmin, ataupun orang-orang yang boleh dipercayai dia menceritakan berdasarkan keilmuan dia. Ya, waktu telah masuk. Daripada mana kamu kata waktu masuk? Aku tengok bayangan matahari dah melebihi daripada pembayang. Bayangan matahari dah bersamaan dengan pembayang. Maka sebab itu yakin dalam bab mengetahui masuk waktu hanya berdasarkan kepada matahari. Dan ikhbaru ilmin dia panggil. Lain daripada tu duduk martaban yang di bawah zan atau ghalabatu zan. Sebab walaupun kita tengok jam, dia berkata okey, Zuhur masuk pukul 1.05. Tetapi jam ni boleh jadi silap, boleh betul. Tetapi matahari tetap tepat. Maka sebab tu tahu masuk waktu dengan yakin hanya dengan matahari. Lain daripada tu tengok jam dikatakan zan. Aw ijtihadin, ataupun kita ijtihad. Ijtihad ni istilah fiqh dia panggil bazlul juhdi fi tahsilil maqsud. Kita berusaha sungguh-sungguh sesuatu untuk mendapatkan satu jawapan. Biasanya kita berijtihad, tengok ke, berijtihad dengan perkiraan ke, berijtihad dengan perbuatan ke. Biasanya bila kita baca Quran bermula sekian-sekian sampai sekian-sekian 2 juzuk, orang akan bang zuhur. Tiba-tiba hari ini orang tak bang zuhur. Kita dah baca 3 juzuk, yakin bahawasanya masuk waktu dah berlaku. Ini dikatakan ijtihad. Au ghalabatiz zan, ataupun dia panggil sangkaan yang berat ke arah masuknya waktu. Sebab tengok dalam keadaan cuaca berdasarkan benda yang boleh kita iktimad. Jadi kesimpulan di sini yang nak nyatakan oleh musannif, sekiranya kita solat dengan tidak melakukan perkara-perkara ini, berasa nak solat zuhur, ambil wuduk lapar semua, terus kita pergi solat. Jam kita tak tengok, perasaan masuk waktu pun kita tak berasa. Jawabnya, walaupun kita solat masa dah masuk, solat kita tidak sah. Sebab agama nak kita buat sesuatu dengan kekuatan, bukan dengan teragak-agak.
Nah, sebab tu kalau kita faham di sini, kalau ustaz nak cerita dia agak panjang sebab kalau sekiranya solat ini kita terjemahkan aplikasi dia di luar solat, dia telah cukup untuk membentuk disiplin yang sangat tinggi daripada solat ni. Disiplin yang sangat tinggi. Insya-Allah ada masa kita cerita lagi. Kemudian katanya fa in shalla ma'asyaki lam tasihha salatuhu. Nah, fa in shalla ma'asyaki, maka jika sembahyang seseorang serta dengan keadaan dia masih ragu, tidak ada ketepatan, tidak ada berat keberangkalian, lam tasihha salatu, nescaya tidak sahlah oleh sembahyangnya. Kenapa? Li'adami jazmi al-ibadah, kerana dia tidak boleh memegang satu kekuatan dalam ibadat, tak boleh. Sebab dia masih terikut-ikut. Baik. Kemudian katanya wa yishtaratu ma'rifatul qiblati wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini hurai panjang pada setakat itu, insya-Allah kita sambung selepas zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina sawa'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Haji Zulkifli. InsyaAllah kita akan berhenti rehat sehingga pukul 2 petang. Kita akan solat zuhur di sini dan kita akan mulakan balik pada jam 2 petang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.